قال المؤلف رحمه الله تعالى dan berkata setengah muhaqqiqin yang mutaakhirin, dia kata bermula yang terlebih hampir ditambahkan pula sifat ma'nawiyah akan dua sifat. Yang pertama kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapat, melazimi Allah akan sifat idrak. Dan mustahil lawan bagi kaunuhu ta'ala mudrikan. Baik. Jadi seperti mana kita dah belajar bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas kita wajib mengetahui secara satu persatu, itu khilaf para ulama. Ada setengah ulama mengatakan hanya 13 sifat sahaja wajib kita mengetahui secara satu persatu. Kata setengah ulama pula 20 sifat. Dan kata setengah ulama lain lagi menambahkan lagi 2 sifat lagi. Baik. Jadi dia kata kalau kita tambahkan pula, dia kata tambah sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala mudrikan. Kan kita dah belajar menjalani Imam Maturidi yang menjalani oleh Al-Qadi Imam Haramain mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat idrak. Dia tambah lagi satu. Dan menjalani Imam Maturidi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan bagi Allah sifat takwin. Jadi dua lah. Itu sifat ma'ani. Jadi kalau tambah dua tu, jadi sifat ma'nawiyah dua juga. Itu dia. Yang pertama kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mendapat. Mendapat apa? Benda yang disium, benda yang dirasa, benda yang disentuh. Mana walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti mana kita kena sentuh dulu baru kita tahu. Tidak, Allah tidak menyentuh. Cuma Allah tahu, Allah mendapat. Itu sifat khusus. Dan mustahil lawannya. Mana lawan bagi kaunuhu ta'ala mudrikan? Mana mustahil? Mana Allah tidak, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat. Mana Allah tidak mendapat, itu mustahil, tidak boleh terima di akal kita. Yang kedua kaunuhu mukawwinan. Kaunuhu mukawwinan, kaunuhu ta'ala mukawwinan, artinya keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengada-ngadakan. Jadi keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengada-ngadakan. Dan kita dah belajar bahawa Imam Maturidi mensabitkan sifat takwin bagi Allah. Sifat takwin ini sifat mengadakan. Kalau berkaitan dengan tentang hidup, maknanya menghidupkan daripada tak ada kepada ada. Jadi manakala Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan takwin, jadi keadaan Allah sentiasa bersifat dengan mengada-ngadakan. Jadi Allah Subhanahu, kita mendapat rezeki, kita dapat hidup, semua ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala mukawwinan, lawan baginya, jadi keadaan Allah tidak mengada-ngadakan, itu mustahil. Sebab Allah SWT sendiri memberitahu kita dalam Quran, kullu yaumin huwa
mengatakan Allah SWT tidak mengada-ngadakan. Itu mustahil. Maka atas barang yang tersebut ini, jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu 24 sifat. Jadi campur semua 24 sifat. Bukan hanya 20 sifat saja, 24. Dan segala yang mustahil atasnya atas Allah 24 pula. Maknanya jadi 24. Wajib 24, mustahil pun 24. Yang tak faham bahasa ni asal sembang-sembang tak habis lagi ni. Jadi semua itu jadi 48. Wajib 24, mustahil 24, campur 2, 48. Ini dia kewajipan di atas kita mukallaf, kena tahu secara satu persatu. Adapun secara keseluruhan bukan 24 saja. Jangan silap faham. Jangan kata sifat Tuhan ni 24 je. Dah. Itu wajib di atas kita mengetahui secara terperinci ataupun secara satu persatu, secara tafsil. Adapun secara ijmal, secara keseluruhan, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala tak terhingga banyak, tak terkira, kan? Demikian itu juga sifat mustahil. Dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam sifat harus pula. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil kita dah uraikan. Ini termasuk dalam sifat harus. Dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya yang mungkin. Ini harus. Sebab tu hukum akal dia terbahagi kepada berapa? Hukum akal terbahagi kepada berapa? Tak dengar, buka pula semula. 3. Yang belakang boleh dengar lagi. Yang depan ni senyap je. Warna lebih. Hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Tahu ya, sebab akal lagi harus dah lah. Jadi wajib takrif dia kena faham, mustahil kena tahu, harus pun sama juga. Jadi kalau kita tahu tentang hukum akal ni, kemungkinan kita sebut setiap hari, kita cakap hari-hari ni, kemungkinan boleh membawa kepada sebab hukum ini dia terbahagi kepada 3. Hukum terbahagi kepada 3. Yang pertama dikirakan hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Dia dalam 3 ni tak lari daripada kehidupan kita seharian, tak terlepas daripada 3 benda ni. Jangan kita rasa tak terlepas daripada 3 benda ni. Jadi kita kena faham. Cakapan kita kadang-kadang masuk ke dalam adat, kadang-kadang masuk kepada syarak. Hukum syarak terbahagi kepada berapa? Hukum syarak terbahagi kepada berapa? Tak dengar. Berapa? Hukum syarak 3. Astagfirullahaladzim. Ini memang kalau periksa ini memang kosong. Ngaji dah tapi tak baca. Hukum syarak terbahagi kepada berapa? Tanya apa?
ni. Hukum syarak terbahagi kepada 5. Hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum syarak nama dia. Ini orang so hafal, so tahu nak hafal, tulis tak ada. Ngaji ingat macam komputer ke? Komputer pun kalau dah lama karat juga, hilang juga file-file dalam tu kalau tak bekerja. Kita tulis itu, betul hafal. Ini tulis tak ada. Mengaji apa benda ni? Bertanya je tu lah. So mengaji tak ada, main-main aja. Hukum syarat terbahagi kepada 5. Wajib. Apa dia wajib? Maknanya ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala di atas melakukannya dan disiksa di atas meninggalkannya. Mana kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Itu namanya wajib pada syarak. Kita kena faham. Berarti setiap perkara ni syarak mewajibkan di atas kita mengetahui tentang sifat-sifat yang kesempurnaan bagi Allah secara satu persatu. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang hukum sifat Allah Subhanahu wa taala ni secara satu persatu, hukum dia berdosa. Ini hukum syarak ni. Syarak mewajibkan di atas kita mukallaf mengetahui tentang hukum sifat Tuhan yang secara satu persatu. Berapa kata setengah ulama? 13. Yang kata setengah ulama 20. Jadi kalau tak tahu, semayang, puasa, tapi tak tahu ni, maka dia dalam keadaan berdosa. Ini hukum syarak. Jangan main-main, ini akidah. Lepas tu kena mutala'ah, kena muzakarah, kena ulang kaji. Bukan duduk dalam majlis tu, lepas tu balik tinggal kita dalam ruka. Sampai bila pun kita takkan faham ni. Baik, sunat pula. Sunat, lagu ada apa-apa, tak tinggal tak dapat apa-apa. Itu sunat. Ini bukan sunat ni, berakidah ni bukan benda sunat, wajib. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala kerana Allah. Dapat pahala tapi kerana Allah. Kalau tinggal tidak kerana Allah, tak dapat pahala. Kenapa tak isyak dadah? Tak ada duit, tak dapat pahala kata. Tapi kalau tinggal melakukan dosa itu kerana Allah, baru diberi pahala. Makruh, buat tak dapat apa-apa, tinggal dapat pahala. Harus, buat tak dapat apa-apa, tinggal tak ada apa-apa. Jadi sama-sama. Tetapi kalau harus ini, kalau kita niatkan, tengok pada niat kita. Kalau walaupun berjalan, tidur, duduk, makan, minum, pakai, semua tu benda harus. Tetapi tengok pada matlamat kita, niat kita. Kita pakai walaupun benda tu harus, tapi niat kita apa? Sombong, ego, nak tunjuk-tunjuk, dapat dosa. Kalau pakai kerana ikut menutup aurat, niat menutup aurat ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Makan, niat kerana nak menguatkan ibadat, dapat pahala. Makan kerana nak supaya mendapat tenaga nak pergi curi, dapat dosa. Tengok pada niat kita ya. Sebab niat nombor utama. Tidur harus, tapi niat kerana dapat nak untuk mendapat memberi tenaga, merehatkan badan untuk beribadat kepada Allah, nanti bangun segar, maka dapat pahala. Tapi niat tidur awal-awal, contohnya nak bangun tengah malam nak curi,
tu dosa. Walaupun curi belum lagi, tapi tidur tu niat dia nak curi tengah malam, nak tidur awal, maka dah kira dosa. Kalau mati dalam keadaan tu, mati dalam keadaan dosa. Nauzubillah min zalik. Berjalan harus, tapi berjalan dia kalau berjalan ke tempat kebaikan macam kita datang ngaji, maka walaupun harus berjalan tapi dikirakan pahala. Kenapa? Kerana niat kita datang ke majlis-majlis ilmu, tempat kebaikan. Kalau niat tujuan nak pergi merompak, nak pergi menyamun, nak pergi buat maksiat, walaupun maksiat belum buat lagi, tapi masih dalam perjalanan nak menuju ke tempat maksiat, maka dah dikirakan dosa. Kalau mati dalam keadaan perjalanan nak pergi kepada melakukan maksiat, maka mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min zalik. Sebab tu jangan kita mudah-mudah kena faham benda ni. Baik, itu hukum syarak. Hukum akal terbahagi kepada 3 juga. Hukum adat pun sama juga. Ada wajib adat, ada mustahil adat, dan harus pada adat. Tu tengok, dia kena faham hukum 3 ni. Dia takkan lari. Dia cakapan kita kena hati-hati. Kalau silap, membawa kepada rosak akidah. Baiklah. Jadi harus bagi Allah Subhanahu wa taala, ini hukum akal. Harus bagi Allah memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya mungkin. Ini harus ini maknanya boleh berlaku, tak boleh berlaku. Boleh jadi, tak boleh jadi. Mungkin tu apa? Ni takrif dia. Kena hafal mungkin ni. Mungkin tu, dan bermula mungkin itu ialah tiap-tiap barang yang harus adanya barang dan tiadanya barang. Itu mungkin. Jadi orang tanya mungkin tu apa, Ustaz? Ni mungkin takrif dia ni. Kena hafal dan tahu, faham. Mungkin tu apa dia? Iaitu perkara, tiap-tiap benda, tiap-tiap perkara yang harus ada dan harus tak ada. Benda yang boleh ada, benda yang tak boleh tak ada. Itu namanya mungkin. Bukan benda yang wajib ada. Seperti mana zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah wajib ada. Sifat Allah wajib ada. Dan bukan benda yang tak ada langsung, seperti sifat mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah wajib tak ada. Faham lagi? Sifat yang mustahil bagi Allah adalah wajib tak ada. Mana wajib tak ada? Sebab apa? Tak boleh terima bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang mustahil tu. Ada anak, ada isteri, ada sekutu baginya, ada sifat lemah. Itu semuanya tak ada. Ada baharu ni dia boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Itu namanya mungkin. Baik. Jadi mungkin ini maka harus bagi Allah Subhanahu wa taala nak membuatkan dia ataupun nak meninggalkan buat tu, nak menjadikan ataupun tak nak menjadikan, itu harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi kewajipan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ni. Sebab alam ni sebelum tu dinamakan waktu imkan. Waktu masih lagi tak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu dinamakan waktu imkan. Mana kalau Allah Subhanahu wa taala pada azali lagi, kalau Allah tak menghendaki nak menjadikan alam ni, maka kita tak dapat merasa ia tak ada lah kita ni. Tapi dalam azali ilmu Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan akan alam ini, maka walaupun waktu tu imkan, waktu tak ada lagi, tapi Allah dah dalam ilmu Allah nak menjadikan alam ini, maka Allah jadikan. Jadi nama dia apa? Ini harus, bukan menjadi kewajipan di atas Allah. Itu kena ingat. Jadi orang tanya kita, kalau Allah alam ini yang Allah jadikan alam ni, adakah wajib di atas Allah atau harus? Jawapan dia harus. Apa tak ini wajib? Sebab wajib ini apa dia? Adalah suatu kewajipan. Puasa mesti dibuat. Mana kalau kata mesti dibuat,
bererti menjadi tekanan, menjadi paksaan. Seperti mana kita, kalau kita tak buat sembahyang, kalau kita tak puasa, kalau kita tak mengaji, maka hukum dia berdosa. Sebab apa? Sebab ada tekanan, kewajipan. Tak buat dosa, buat dapat pahala. Itu namanya wajib. Adapun Allah tidak macam tu. Dan dalil atas demikian itu, mana dalil, mana bukti di atas bahawa harus bagi Allah Subhanahu wa taala nak membuat, nak menjadikan mungkin ataupun nak meniadakan mungkin ataupun tak nak buat mungkin. Mana dalilnya? Bahwasanya jika wajib atas Allah Subhanahu wa taala, kalau contohnya andai kata, kalau kata wajib di atas Allah memperbuatkan sesuatu daripada mungkin ni, atau meninggalkan dia kan sesuatu. Contohnya wajib di atas Allah kena membinasakan alam ni. Contohnya wajib di atas Allah menjadikan akan alam ni. Kalau andai kata macam tu, apa jadi? Nescaya jadilah yang jaiz itu, jaiz mana harus. Nescaya jadilah harus itu wajib. Tengok. Tukar hakikat. Maknanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala wajib menjadikan alam ni, bererti benda harus menjadi wajib. Atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Jadi mustahil, maknanya benda yang harus kontrol alam ini, harus di atas Allah Subhanahu wa taala nak mengekalkan ataupun nak membinasakan. Tiba-tiba nak meniad, wajib di atas Allah kena menghilangkan, nak kena membinasakan akan alam ini, maka menjadi harus itu jadi mustahil. Sedangkan alam ini adalah harus di atas Allah, nak membinasakan ke nak mengekalkan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menjadi suatu kewajipan di atas Allah. Baik. Jadi kalau macam tu jadi mustahil lah. Jadi tak boleh diterima. Kenapa? Kerana jadi satu paksaan di atas Allah Subhanahu wa taala menjadi ataupun nak meniadakan akan alam ni. Itu mustahil. Tak boleh diterima sama sekali. Hanya wajib di atas kita beriktikad bahawa ini benda harus. Sebab tu jangan kita mempertikaikan. Contohnya lah, kenapa alam, kenapa arash, Lauh Mahfuz, syurga, neraka tak binasa sekali? Kan senang tu. Contohnya kan. Sedangkan Allah SWT menjadikan akan syurga, ada permulaan, dulu tak ada. Tapi manakala membinasakan, Allah SWT membinasakan yang lain, tapi yang kekal syurga, neraka, timbangan, arash, Lauh Mahfuz, kan, qalam, kursi, tak binasa. Yang lain semua binasa lagi. Kenapa tak binasakan sekali? Tak boleh dipersoalkan. Kenapa? Ini harus di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah nak mengekalkan, itu kehendak dia. Allah nak membinasakan, itu kehendak dia. Tak boleh disoalkan. Kalau siapa yang nak soalkan, maka dia menyoalkan di atas perbuatan Allah itu, menyanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala buat dan sedangkan mereka itu disoal. Maka tidak boleh. Sebab itu ada hikmah di sebaliknya. Kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kenapa macam ni, kenapa macam tu? Tidak boleh jadi kenapa. Itu membawa kepada mempertikaikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Boleh Itu harus. Jangan kata wajib pula. Sebab contohnya
Seperti mana orang yang melakukan maksiat, harus di atas Allah Subhanahu Wa Taala boleh memasukkan dia ke dalam syurga, dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga memasukkan orang yang melakukan ibadat ke dalam neraka. Itu harus, tidak menjadi kewajipan. Kalau macam tu tak payahlah semayang kan? Tak payahlah puasa, kan harus bagi Allah, kan tak? Betul tak Pak? Kan harus bagi Allah, kan memasukkan orang masih dalam surga pun boleh. Harus bagi Allah memasukkan orang yang taat, sentiasa taat daripada awal sampai mati, masuk ke dalam neraka. Kalau macam tu tak payahlah semayang, senang cerita, kan tak? Tapi kena ingat janji Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin janji. Faham? Jadi janji mana? In khairan fa khairan, in syarran fa syarrun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, amalan yang baik, maka dialah ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka itulah kekal dalam syurga. Ini janji Allah. Siapa yang banyakkan ibadat, banyakkan amalan-amalan yang baik, maka di akhirat mendapatkan rahmat Allah. Dengan sebab rahmat Allah itulah mendapat masuk syurga. Sebab nak mendapatkan rahmat Allah, kena buat apa yang Tuhan suka. Nak mendapatkan kesayangan Allah, kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala, kena buat apa yang Tuhan suka, baru mendapat kesayangan Allah. Kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala kita melakukan benda yang Tuhan tak suka, agak-agak dapat tak rasa? Agak-agak tak. Maka tak dapat. Itu tengoklah, kalau Allah kesian, Allah memberikan mengampun dosa, maka dapatlah. Tapi nak ceritanya, nak mendapatkan rahmat Allah, mesti kena ikut apa yang Tuhan suruh, kena jauh apa yang Tuhan larang. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni, banyakkan ibadat, banyakkan berzikir. Tak larat semayang, zikir. Tak larat zikir, fikir. Tak larat fikir, relax. Buat benda lain. Banyak lagi ibadat. Baca Quran, habis puas baca Quran, zikir, selawat, istighfar. Dah puas dah lengah mulut, contohnya zikir pula dengan hati. Puas zikir dengan hati, fikir pula dengan akal. Tengok kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pahala. Itu dari antara kelebihan. Betul, ulama-ulama dulu, dia adalah setiap nafas yang dikeluarkan tidak sia-sia. Kalau kita setiap nafas yang kita keluarkan penuh dengan benda kelalaian, tak? Ada ulama tu tidak, ya Allah, kan? Jauh beza. Kita kalau rasa puas tengok TV, dah. Baiklah, jadi maknanya kalau sekiranya kalau menjadi kewajipan di atas Allah melakukan benda mungkin ataupun nak meninggal meniadakan benda mungkin, itu berarti terbalik hakikat. Benda harus menjadi wajib, benda harus menjadi benda mustahil. Maka jadi itu tidak berlaku sama sekali pada Allah SWT. Hanya adalah benda harus sahaja. Maka diketahui daripada demikian itu, diketahui mana dimaklumkan bahawa daripada demikian itu, demikian kata, kalau sekiranya wajib di atas Allah melakukan mungkin ataupun meninggalkan seterusnya, bahawasanya Allah SWT tidak wajib atasnya, bukan. Maka diketahui daripada demikian itu, demikian kata, harus bagi Allah
memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya perbuat mungkin. Maka diketahui demikian itu apa dia? Harus bagi Allah, kembali dari situ. Harus bagi Allah memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Itu damai dengan jaga. Kita Jawi ni bukan suku kita Arab. Tulis kat situ. Jangan buat pandai pula. Yang bercakap tak nak faham. Orang tanya tak ingat. Perhati apa yang ditulis dia. Tu mahal tu. Jangan pandang mudah je. Maka diketahui daripada demikian itu, yakni harus bagi Allah. Mana faham daripada kata harus bagi Allah Subhanahu wa taala memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Faham daripada harus bagi Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkan perbuatnya perbuat mungkin. Mana harus? Faham diketahui apa? Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tiada wajib di atasnya memperbuat sesuatu daripada mungkinat. Bila kata haram, mana tak wajib ni? Faham daripada situ, mana tak wajib di atas Allah, tak boleh, tidak menjadi kewajipan nak melakukan sesuatu daripada mungkinat. Mungkinat itu jamak. Tak wajib langsung. Sesuatu pun tidak menjadi kewajipan di atas Allah. Faham dari situ baik. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ini kita nak faham ni. Dia nak hurai kat sini. Bersalahan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah pahaman yang tergelincir daripada ahli sunnah. Landasan yang sebenar tu ada Mu'tazilah. Dia ni adalah dia nak mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai tergelincir dia daripada jalan landasan yang sebenar. Apa yang dia kata Mu'tazilah ni? Pada kata mereka itu Mu'tazilah, wajib atas Allah Subhanahu wa taala memperbuat salah. Salah ni baik. Ada terjemah ni dah. Memperbuat salah dan aslah. Apa dia arti dia? Yang baik dan yang terlebih baik. Agak-agak boleh faham tak Abang? Boleh? Ke tak faham? Macam tak faham ni. Dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kena perhati. Dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang bahawa harus di atas Allah melakukan, memperbuatkan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Itu harus, tidak menjadi kewajipan. Jadi termasuk dalam kata mungkin juga benda baik dan benda yang tak baik. Faham tak? Jadi ada pun pandangan pegangan Mu'tazilah ini, dia mengatakan wajib di atas Allah membuatkan yang baik dan yang terlebih baik bagi hamba. Yang tak baik tu hamba sendiri yang buat, bukan Allah yang buat. Itu kena faham tu. Kan kita dah ngaji kan dalam bab iradat kan. Ingat tak ingat lagi ya? Dalam bab iradah tu. Semua tu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara adab kita dengan Allah, jangan kita bangsakan benda yang baik tak baik itu kepada Allah. Cuma kita bangsa yang baik saja. Tetapi dari segi hakikatnya semua itu qul kullum min indillah, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam pegangan Mu'tazilah ini, dia mengatakan bahawa wajib di atas Allah kena buat benda yang baik dan yang terlebih baik. Jadi manakala jadi wajib, jadi satu paksaan bagi Allah. Apa tu nama dia tergelincir daripada landasan yang sebenar. Tu nama dia Mu'tazilah. Dia tetap masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Tak termasuk. Sebab apa? Sebab dia menganggap bahawa Allah wajib buat yang baik dan yang terlebih baik. Yang tak baik Tuhan tak buat. Yang maksiat Tuhan tak buat. Itu dari segi hakikat lah. Jangan
kita faham bangsa secara zahir ni salah dari segi hakikatnya. Contohnya, maka harus baginya, bagi Allah, memperbuatkan kedua-duanya salah dan aslah. Faham lagi? Ini pegangan kita. Sedangkan dalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan harus bagi Allah nak membuatkan, nak menjadikan yang baik ataupun yang terlebih baik, itu harus sahaja. Dan ketiadaan memperbuatkan keduanya aslah dan salah, itu kami jaga. Jadi kedua-dua ini harus, sama ada Tuhan nak menjadikan ataupun tidak, itu harus bagi Allah, bukan menjadi kewajipan. Itu dia. Cuma bezanya dengan Mu'tazilah, dia mengatakan wajib atas Allah kena buat benda tu. Itu dia. Boleh faham tak? Boleh ya? Boleh. Kita tak faham lagi. Kekurang. Tak faham lagi. Kurang, pening kepala. Ke mengantuk. Faham atau tidak? Faham? Nanti tanya kan tak faham lagi ya? Betul ke faham ni? Tak dengar? Dengar tengok muka dia buat apanya. Orang tanya depan ni, tanya muka dia lah buat apa. Faham atau tidak? InsyaAllah akan datang lah berapa faham. Sekarang tak faham lagi. Baik, saya urai sekali lagi. Tak faham tak faham pun sama ya. Tak ada jawapan. Jadi macam tak faham kan? Soalan kena ada jawapan. Tak faham cakap tak faham. Senang cerita. Jangan tak faham jawab tak jawab. Lama-lama hilang. Ngaji tak faham. Ngaji tak faham hilang. Orang tanya tak nak jawab. Baik. Dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, bahawa harus bagi Allah nak menjadikan mungkin ataupun tak nak menjadikan mungkin. Itu harus. Kena faham Jadi termasuk dalam kata mungkin juga benda yang baik dan benda yang tak baik. Faham lagi? Tak faham tak? Maka itu harus. Harus bagi Allah, nak jadi tak nak jadi, itu harus, bukan menjadi kewajipan. Jadi termasuk dalam kata mungkin benda yang baik, benda yang tak baik. Sakit, sihat, balak, tak kena balak, dapat makan sedap, tak makan tak sedap, semua tu termasuk dalam kata mungkin. Jadi harus di atas Allah nak berikan kepada seseorang ni dapat makan sedap. Atau harus harus bagi Allah, bagi orang ni dapat makan tak sedap. Boleh. Wajib ke sunat? Wajib ke hari bagi Allah? Harus, bukan wajib. Harus bagi Allah nak supaya orang ni sihat. Harus bagi Allah nak bagi orang ni sakit. Harus ke wajib? Harus, bukan wajib. Faham lagi? Baik. Jadi perbezaan pegangan kita ahli sunnah dengan pegangan ahli Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mengatakan wajib di atas Allah kena buat yang baik dan yang terlebih baik sahaja. Dia faham tak? Yang tak baik Tuhan tak buat. Itu pegangan dia. Yang maksiat Tuhan tak buat. Ini akidah ni. Jangan cakap main-main pula kat kedai kopi. Ini pegangan di segi iman. Kan rukun iman yang kita belajar, rukun iman yang ke-6, kita kena percaya bahawa qada dan qadar, baik dan jahat datang daripada mana? Itu akidah, pegangan iman, bukan cakap luar ni. Ini bahaya. Saya curi ni daripada Allah juga. Baik, ambil gunting, potong mulut dia. Baik.
Jadi seperti yang saya bahas tadi, adapun Mu'tazilah dia mengatakan wajib atas Allah buat yang baik dan terlebih baik sahaja. Jadi benda yang tak baik Tuhan tak buat. Sedangkan dalam pegangan kita ahli sunnah, sama ada Tuhan nak buat benda yang baik, yang terlebih baik, tak nak buat, itu harus, bukan menjadi wajib. Itu kena faham tu. Betul namanya perbezaan sedikit daripada pegangan Mu'tazilah. Habis itu. Dan salah itu, apa dia salah? Baik makna terjemahan dia, tapi salah tu apa dia? Barang yang membetuli fasad, yakni rosak. Fasad mana rosak? Baik dan rosak. Tak baik, sama dah tu. Seperti iman pada membetuli kufur. Ini contoh ni berlawanan. Iman dan kufur. Berarti dia mengatakan wajib di atas Allah kena meletakkan iman kepada seseorang, dan kekufuran Tuhan tak buat. Dia sendiri yang menjadi kufur. Ini masalah. Faham lagi? Faham tak abang-abang? Ada yang? Bang abang ada? Bang abang ni rapat sikit. Jadi maknanya tak menjadi kewajipan di atas Allah supaya orang ni jadi iman, ataupun tak nak jadi iman, itu bukan jadi wajib, itu harus bagi Allah. Adapun orang Mu'tazilah dia kata Allah hanya menjadikan iman sahaja kepada seseorang, tapi tentang kekufuran Tuhan tak jadi. Hanya yang jadi kufur itu dia sendiri yang menjadi kufur. Faham tak? Sedangkan dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, yang baik, yang tak baik, kufur, iman, maksiat, taat, semua itu daripada kehendak Allah. Dalam kita belajar iradat tu, cumanya beza antara Tuhan kehendak dengan Tuhan tak suka. Beza. Wala yarda li'ibadihil kufr. Tuhan tidak reda dengan hambanya akan kekufuran, tapi Tuhan kehendak. Seperti mana Fir'aun, seperti mana Abu Jahal, seperti mana Abu Lahab. Tuhan kehendak bahawa dia menjadi seorang yang kufur kepada Allah, tetapi Tuhan tak reda. Sebab Tuhan suruh Nabi, Tuhan suruh Nabi Musa pergi berdakwah kepada Musa, dakwah, tapi kehendak Allah tetap dia tak beriman kepada Allah. Tengok. Demikian tu juga Abu Lahab, Abu Jahal, macam-macam mukjizat dibentangkan, diberi, ditunjukkan, tetap juga tak beriman kepada Nabi. Kenapa? Kerana kehendak Allah tak, supaya dia tak jadi beriman. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi beriman, walaupun tak banyak mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi, tengok pada sifat Nabi pun dah menjadi beriman kepada Nabi. Sebab apa? Ini dengan kehendak Allah. Walaupun diuji, disiksa, di berbagai-bagai dugaan, tetap beriman kepada Allah. Ini dikehendaki. Betul lah. Baik, sikit lagi. Jadi sehat membetuli sakit. Macam tu juga Mu'tazilah dia menganggap bahawa Tuhan buat yang sehat saja, yang sakit Tuhan tak buat, kita sendiri yang buat sakit. Dan aslah, barang yang membetuli salah, seperti memberi makan akan seseorang makanan yang sedap, pada membetuli memberi makan makanan yang tiada sedap. Makan tu dah satu benda yang baik dah, tapi yang sedap tu lebih baik lagi. Maknanya dia kata, ya Allah, hanya Allah SWT melakukan, memberikan makan kepada orang yang sedap saja. Yang tak sedap itu kita sendiri yang memilih. Kepahaman Mu'tazilah. Sebab itu sebenarnya dia nak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengatakan Allah menjadikan sifat-sifat yang tak baik. Sebenarnya nak sucikan, tapi manakala terlebih suci, jadi tergelincir daripada landasan yang sebenar. Sedangkan hadis Nabi kata, sama
kita kena beriman bahawa qada dan qadar, ya, jahat dan baik itu datang daripada Allah. Itu dia. Sebab tu dia tidak berpandukan kepada hadis Nabi. Dia berpandu kepada akal fikiran dia. Sebab itulah dia tergelincir daripada landasan yang sebenar. Dan kata Qil, kedua-duanya perkara yang satu. Dua-dua itu adalah benda yang sama sahaja. Habis. Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah, bersalah pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib di atas Allah Subhanahu wa taala membangkitkan segala rasul. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi. Surat yang ke-19. Adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia orang akan dikam. Masih lagi kita membicarakan tentang nikmat tangan dan kaki. Nikmat ini satu pemberian Allah SWT supaya kita kepada kita, supaya kita bersyukur. Satu amanah, bukan saja Tuhan bagi dengan begitu sahaja, perlu kita kena jaga dengan baik. Tengok, tidak semuanya Allah jadikan ada tangan dan ada kaki. Ada yang Tuhan jadikan ada tangan, kaki tak ada. Ada Tuhan jadikan kaki, tangan tak ada. Seperti mana tengok dalam YouTube, dalam Facebook, seorang perempuan, dia hanya ada dua kaki sahaja, tangan tak ada. Tuhan jadikan dia tak ada tangan, ada dua kaki sejak dia lahir. Tapi semua kerja boleh buat. Semua kerja boleh buat. Boleh menaip, boleh makan, boleh bawa kereta. Masya Allah. Kita ada dua tangan, tapi tak boleh buang sampah. Teruk daripada orang yang tak ada tangan lagi. Makan bercampak je. Nampak sampah tak boleh bekerja, tak boleh buang. Makan bersepah. Ini di antara orang yang kurang iman. Ini tengok perempuan ni tak ada. Betullah kita ada tangan, kena bersyukur kepada Allah. Jangan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan nikmat itu. Ini main mercun. Tengok berlaku baru ni. Main mercun sampai terkudung tangan. Ini musibah raya ni. Ni. Sedangkan beli mercun tu seolah-olah dia membakarkan duit. Ambil duit pergi bakar. Masya Allah, pembaziran. Kalau rasa nak tak ada banyak sangat duit, pergi derma kepada Palestin. Saudara kita yang tengah ditindas oleh Israel yang laknatullah. Baik. Jadi di antara manfaat dunia tentang nikmat tangan, nikmat kaki ini, dia kata misalnya antaranya iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Duit lah. Harta benda, mana duit. Maknanya
Dengan sebab kita ada tangan, dengan sebab kita ada dua kaki, dapatlah kita berusaha untuk mencari harta benda. Kita pergi kerja pagi, petang, malam, siang. Kena apa? Kerana kita ada dua tangan dan ada dua kaki. Dapat pergi ke sana ke sini, dapat bekerja dan sebagainya disebabkan kita ada dua tangan dan dua kaki. Itu di antara faedah tentang dunia. Tapi kalau itu secara zahir. Tetapi pekerjaan yang kita buat itu kalau kita niat dengan baik, mendapat pahala. Kita cari rezeki turun pada rumah kita, tujuan kita untuk apa? Cari rezeki untuk anak bini. Maka dapat pahala. Sebab apa? Sebab cari rezeki untuk menafkahkan anak bini menjadi kewajipan. Dapat pahala. Kan? Ini bagi orang ada bini lah kan. Orang tak ada bini tak ada lagi. Kalau orang ada bini, orang tak ada bini macam mana pula? Cari duit untuk kumpul nak pergi buat haji. Dapat juga niat itu kan. Ini dapat duit bukannya kumpul pergi mercun, beli benda-benda yang tak ada faedah. Pergi mercun yang ketupat, yang apa nama bedil tupak tu, bukan seri dua. Habis. Dan segala tujuan engkau, maknanya bukan hanya pada mencarikan harta benda sahaja, mendapat faedah tu adalah pada tujuan kita nak pergi ke mana. Tujuan yang baiklah. Nak pergi ziarah, nak pergi ke mana-mana, dengan sebab dengan ada kaki dan tangan inilah sampailah kepada matlamat yang kita nak pergi tu. Nak ambil angin, nak ambil tepi pantai, nak mandi air terjun kan. Semua tu boleh kita pergi dengan gunakan kaki dan dua tangan. Tapi kalau kita pergi ke sana tujuan matlamat niat kita nak menambahkan lagi iman kita, tengok air laut, masya-Allah. Tengok air saya laut tu boleh menambahkan iman kita, dapat pahala. Sebab apa? Luasnya laut. Tapi walaupun rasa air itu masin, tapi ikan duduk dalam laut tak rasa masin, boleh hidup. Agak-agak kita boleh masuk dalam laut, boleh tak? Duduk sehari dah macam ikan kering dah kan. Tapi ikan bertahun-tahun dalam laut tak mati. Sebab apa? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang di dalam laut lebih banyak daripada makhluk yang dalam darat. Luas. Sebab air laut ni dia lebih besar daripada bumi, tanah. Sebab tu dia makhluk dia lebih banyak lagi. Tengok keluasan lautnya Allah kan. Menambahkan lagi iman. Boleh. Pergi tempat air terjun. Tengok bukit, tengok bukau kan, bukit bukau dan sebagainya. Kita tengok menambahkan lagi iman kepada kita. Ini bukan pergi tempat-tempat macam ni menambahkan iman, menambahkan dosa pula, bawa awik lagi sekali. Ini masalah zaman sekarang kan. Dan memelihara engkau dengan dia dengan tangan dan kaki itu daripada mudarat. Maknanya dengan sebab kita ada dua tangan dan dua kaki dapat memeliharakan diri kita daripada kena mudarat. Seperti mana? Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Contohnya kalau ada binatang-binatang yang mengejar, kalau kita ada kaki kita dapat lari. Kalau tak ada kaki tak lari tak? Tak sempat lari, maka halal bagi dia. Makanan rezeki depan mata, tak ada kaki lah jalan. Lepas tu laki bila ada kaki dapat lari. Ini dah antara faedah dunia. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam, ia akan nikah. Menerkam mana? Tembak ke, ataupun bunuh ke dan sebagainya lah, termasuklah. Jadi manakala kita ada tangan, kita dapat mengelak, dapat kita menepiskan. Itu dah dengan sebab kita ada tangan. Nanti andar faedah dia lah, banyak lah. Kita dapat pegang, kita dapat makan dengan sempurna. Itu di antara kelebihan faedah dia. Jadi banyaklah kalau kita berfikir, banyak tentang kelebihan dia. Cari sendiri ya. Dan barakallahu
mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya tangan dan kaki itu pada segala taat, pada segala taat. Mau sembang lah sembang. Di antara bersyukur kita nikmat tangan, nikmat kaki kita, bahawa kata musannaf engkau pakaikan akan kedua, engkau gunakan, pakai ini guna, engkau gunakan kedua-duanya antara tangan dan kaki itu pada segala taat. Taat kepada Allah. Apa dia taat? Takrif dia, yakni tiap-tiap perkara yang mendatangkan baginya kebajikan. Takrif dia, tiap-tiap perkara yang mendatangkan baginya kebajikan, maka dinamakan taat. Tengok, nak tahu orang tu bijak tak bijak, bila orang cakap dia tak nak tulis, dia tidur je kerja. Betul kalau tanya tak tahu. Jadi taat ni adalah setiap perkara yang mendatangkan pahala, maka dia dinamakan taat. Ni contoh kita datang ngaji, duk ngaji, duk berzikir, berselawat, istighfar, sembahyang, baca Quran, bersedekah, semua itu adalah mendapatkan pahala, maka semua itu dinamakan taat. Baik. Jadi kita gunakan tangan dan kaki kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi bulan puasa ini banyaklah tawaran-tawaran, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bulan puasa, maka kita kena banyak kejarlah. Jadi walaupun kita tak sembahyang di siang hari, kita tak baca Quran dan sebagainya, zikir banyak-banyak, selawat dan sebagainya. Dan engkau pelihara keduanya, dua kaki dan tangan itu, daripada tiap-tiap maksiat. Apa dia tiap-tiap maksiat? Maksiat mana perkara yang membawa kepada dosa, itu namanya maksiat. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya maksiat. Derhaka kepada Allah. Adapun tiap-tiap perkara yang tiada mengandungi manfaat, ataupun tiap-tiap perkara yang dilarang oleh syarak, itu namanya maksiat. Jadi kalau jangan menggunakan tangan dan kaki untuk melakukan maksiat terhadap Allah. Sebab Allah berikan tangan dan kaki untuk melakukan ibadat dan taat kepada Allah. Diterbalikkan. Ada tangan, gunakan tangan untuk mencuri. Ada tangan, gunakan tangan untuk merosakkan barang-barang orang, untuk memusnahkan barang orang lain. Ada kaki, gunakan kaki berjalan untuk mencuri. Ada kaki, gunakan kaki untuk pergi tempat yang melakukan tempat maksiat. Jaga baik-baik. Nanti Tuhan tarik nikmat ini, barulah menyesal. Seperti mana setengah-setengah orang, satu kisah, dia, kalau tak silap lah, dia memukul ataupun dia menyeksa seorang guru agama. Dia ada kuasa. Bila guru agama ni menegurkan dia, dia gunakan kuasa dia, dia pukulkan ataupun dia gunakan kuasa dia, kena kepada guru ni, sakit lah. Apa jadi? Tangan yang dia pukulkan guru tu stroke, mati sebelah tubuh. Tengok, Tuhan balas. Apa faedah dia? Maknanya tangan yang Tuhan bagi kita untuk melakukan kebaikan, dia pergi lakukan benda maksiat, maka Tuhan balas kepada dia stroke sebelah tubuh. Stroke ni tak ada ubat.
Kalau orang yang kena stroke, yang teruk lah, stroke yang tak teruk boleh ubat lagi, terapi dan sebagainya. Tapi kalau stroke yang teruk ni, dia tak ada ubat. Duduk letak atas katil ni. Ada? Itu dia. Jadi kena jaga baik-baik. Ada tangan, ada kaki, guna baik-baik. Nanti tuan tarik penyakit ni memang tak ada ubat. Bala menyesal ke dia? Bala nak menyesal nak pergi masjid, bala menyesal nak pergi mengaji. Ada setengah lagi stroke sampai tak boleh berzikir kepada Allah, sampai akalnya hilang. Sebab urat yang ditarik kena angin ahmad ini, bila boleh sampai ke rosak akal, saraf otak tu hilang, rosak. Sampai hafalan zikir pun tak ingat, lupa. Ni ada pernah jumpa. Sampai dia nak berzikir ni, nak berzikir dengan mulut ni tak boleh. Sebab apa? Dia sentiasa mengeluarkan air liur, kerah habis, kering ni. Macam mana ni kalau macam ni? Sebab itulah seperti mana berlaku kepada seseorang ini, manakala dia ni ahli agama, tapi Tuhan uji dia sampai tak boleh buat apa-apa, nak baca pun tak boleh, nak bergerak mulut pun tak boleh, kerah. Lalu dia rasa rasa kesedihan lah. Tuhan uji dia mungkin itu. Lalu dia tegur, walaupun tak boleh berzikir dengan mulut, zikir dengan hati pun tak apa dah. Ini ujian bagi Allah SWT. Tapi ini bagi dia. Tapi kalau orang yang jahil dengan Allah SWT, agak-agak boleh zikir dengan hati? Tak dah. Ini masalah. Sebab itulah, gunakan nikmat ini dengan baik. Kalau Tuhan tarik, memang susah. Tapi masalah bila tidak ada ilmu, tak ada iman, macam-macam lah boleh dibuatnya. Kalaulah cakaplah apa-apa balasan, apa-apa faedah sekalipun, dia tidak memberi ataupun tidak mendapat manfaat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surah Az-Zariyat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu, tazkirah itu adalah memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang tak beriman kepada Allah, walaupun macam-macam diberi, macam-macam ditakuti, diberi amaran, tak berjalan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada iman. Tengok bulan puasa, macam-macam Tuhan bagi pahala, buat sikit dapat banyak, ganjaran Tuhan bagi. Bukan hanya bulan puasa dia tak buat ibadat. Dalam bulan puasa masih lagi dia melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul orang yang tak hormat langsung dalam bulan Ramadan. Mencuri, tak puasa, masya-Allah. Tak tutup aurat, tak solat. Apa lagi? Hisab dada, hisab gang, contohnya lain. Mungkin sini tak nampak lagi ya. Kalau pergi kawasan-kawasan, kalau macam di satu tempat ni, kedai-kedai Cina sini tak mungkin tak nampak. Sebab saya biasa setelah kawan dengan pencegah maksiat, dia cerita macam-macam, sini tak nampak. Dia kata banyak orang Melayu, Melayu yang jahil ni, yang tak reti menghormati bulan Ramadan ni, dia sanggup pergi makan di kedai Cina. Orang Cina kata, saya jual di bulan biasa tak banyak keuntungannya, tapi bila dalam Ramadan lebih banyak keuntungan. Sebab apa? Yang datang makan bukan orang Cina saja, Melayu pun ada. Keuntungan berlipat ganda, kan? Tengok, kedai mamak ada tutup agak-agak. Tak tutup kedai mamak, kan? Kita tak tahu, muka sama je kan, kita tak boleh hukum. Tapi nak cerita kedai dia memang tak tutup. Tapi yang pergi makan tu muka lebih kurang je. Islam tak Islam lebih kurang, hitam sama kan. Kita tak tahu lah.
Sebab tu hari Jumaat dia tak tutup. Mana hari Jumaat tutup? Orang datang pergi semayang, nak azan, nak qamat, masih lagi kedai dibuka. Penuh lagi kedai dia. Tak tahu, cuba kita bayangkan. Kita pula pergi makan hari-hari kat kedai tu. Betul yang jadi gelap perut tu. Yang jenis susah nak dengar pengajaran, nak menerima nasihat. Sebab apa? Sebab hatinya keras disebabkan makan makanan yang syubhah. Itu na'udzubillah min zalik lah. Baik, jadi kesimpulannya, kalau boleh jagalah anggota kita jangan melakukan maksiat terhadap Allah. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan ini. Banyakkan pergi kuliah, pergi dengan tazkirah, pergi buat ibadat, gunakan tangan untuk banyak menderma, buat kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita latihan dalam Ramadan ini boleh menjadi hati kita bersih, boleh menjadi sifat kita menambahkan baik. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ya